Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, saya baru saja habis kelas untuk petang ni, hari pertama. Untuk sampai ke petang, daripada pagi sampai petang. Tak silap saya lebih kurang dalam 4 hari ya, 4 hari kelas. Okay, sebarang DM ataupun WhatsApp ataupun Telegram, boleh jadi saya akan lambat reply. Boleh jadi saya lambat reply. InsyaAllah saya cuba buat yang terbaik sebab ada kelas. Kemudiannya untuk isu hari ini, saya agak kurang rasa, agak terasa sedikit ada isu-isu tertentu berlaku pada hari ini. Boleh jadi untuk penyertaan DRT akan dikenakan syarat-syarat lagi untuk mengelakkan berlakunya sesuatu yang tidak sesuai pada hari akan datang. Memang saya agak sedikit teremosi hari ini. Ada siapa perasan saya ada delete satu video? Siapa perasan saya, bukan video, siapa ada perasan saya dah delete satu live? Jadi sebab tuan punya diri tu, tuan punya live tadi tidak bersetuju. It's okay, tak bersetuju tu. Tetapi tak ada masalah. Tetapi ada satu ungkapan yang membuatkan saya rasa saya perlu lebih ketatkan siapakah yang saya akan ambil untuk beri treatment ni. Allahumma salli ala Muhammad. Saya buat terus tapi saya baru habis kelas. Okey, siapa yang ada kat sini? Sorry, Muhammad Faris. Okey. Idris Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Faris. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Assalamualaikum Pak Yus daripada Syam. Okey, Syam. Alright, semua yang ada. Kita belajar sesuatu hari ini. Saya belajar sesuatu hari ini, apa yang berlaku pada hari ini. Agak kelang kabut saya kelas hari ini. Lepas ni kita tidak akan ambil kes siapa yang tak nak yang tak nak record, yang tak nak live. Kita takkan ambil kes dia. Sebelum kita bercakap dengan dia sekalipun, sebelum kita, boleh jadi kita akan letakkan syarat-syarat tadi. Kita tak akan ambil kes dia. Dan boleh jadi yang kedua, kita ambil kes dia, tetapi dia kena ikut harga market. Dia kena ikut harga market lah. Dia tak nak kita ambil video ataupun buat live. Dia setuju untuk tidak buat live. Dia kena bayar harga market untuk treatment pemulihan dadah. Dan kita tak ambil video dia. Kita dah tak akan ambil perbualan dia untuk dipamer. Maksudnya kita tak akan buat macam tu. So kita akan ikut harga market yang tu. Siapa yang setuju, kita akan ambil dengan senang hati kes dia. Siapa yang tak setuju, kes dia dikongsi. Siapa yang tak setuju, kes dia dikongsi. Sebelum dia ambil treatment, dia tak setuju, kes dia dikongsi. Sama ada kita tak ambil ataupun dia nak juga, dia kena ikut costing market yang ada dalam pasaran. Apa guna kita ambil kes dia, sedangkan sebelum ni dia dapat keyakinan melihat kes orang lain. Siapa setuju? Dia tengok orang lain punya kes, dia dapat inspirasi, dia dapat keyakinan. Okey? Tetapi dia tak mau berkongsi. It's okay tak nak berkongsi. Boleh jadi kita akan bagi dia cost treatment harga market 20,000 ke atas.
Setuju ambil, tak setuju sudah. Dan apabila berlaku kes tadi, disebabkan berlakunya kes tadi, cost treatment yang saya bagi sekarang, offer yang saya bagi sekarang, saya akan tamatkan. Apa guna? Apa guna kita nak support dia, sedangkan dia tak boleh support siapa-siapa pun, hanya untuk diri sendiri je. Idris Abu Bakar, semoga Tuhan diberikan kekuatan untuk teruskan perjuangan membantu pesakit. Terima kasih, amin. Idris, okey, terima kasih, setuju Saudara Patih. Warisan Jebat, setuju. Betul apa you cakap. Macam mana saya nak ikuti? Nanti DM dan saya akan tambahkan syarat-syarat dia. Saya tak kisah untuk part-part yang suruh padam apa semua tu. Kelang kabut kita dibuatnya. Kelang kabut guys. Saya tengah ada kelas. Dah bagi treatment murah. Okey, tak apa, lepas ni kita bagi treatment harga market. Kita tak ambil KU, kita tak ambil record, kita tak ambil cerita you. Kalau ada anda kata ada cerita tu pun kita tak. Kita tak buat macam orang tahu you. Boleh jadi kita akan tukar suara, kita akan buat semua benda tu. Tak ada masalah lah. Nak delete jika live tu, nak delete live tu. Dah tahu dah kita buat treatment ni memang kita buat live. Itu untuk security. Untuk keselamatan kedua-dua belah pihak. Maksudnya saya sendiri tidak mahu orang kata kita ni hanya sembang saja, tak ada point. Kita tak ada point untuk kita kongsi. Kita cuba nak buktikan benda ini adalah real. Kita perlukan live. Kita perlukan video untuk buktikan. Setelah apa yang diorang hajati dah dapat, diorang buat cekang dengan kita. Okey, saya kena satu draft yang baru. Dan syarat-syarat yang baru jika nak treatment ni. Boleh jadi kita tak ambil. Dulu saya tak ambil terus. Dulu orang yang contact saya, Pak Yus, tolong jangan buat live, tolong jangan buat record apa semua, sebab saya nak tutup saya punya. You boleh korang kita cakap ni bukan nampak muka pun, betul tak? Tak jadi isu pun. Tapi kita tahu setiap orang dia memang dia cam suara dia. Tapi orang lain bukan dia tahu pun. Cumanya jadi kelang kabut. Takkan setiap saya punya filing, saya punya dokumen terpaksa dipadamkan hanya untuk seseorang yang macam tu. Live ni adalah dokumen membuktikan apa yang kita buat, guys. Saya selalu tengok live Pak Yus, tapi sampai sekarang saya tak nampak lagi yang tuan dedahkan pesakit, kecuali pesakit tu ke depan untuk bantu ramai pesakit lagi. Yes, kita faham bab isu tu. Kita faham bab tu, kita faham bab isu tu. Subhanallah, benda ni menjadi pengajaran kat saya. Sebab ada satu ayat yang memang saya rasa terkilan. Bukan rasa takut, tapi terkilan. Saya tak izinkan. Engkau dapat cerita orang untuk engkau
Lepas tu giliran kau, saya tak izinkan. Andai daripada awal, sebab sebelum ni saya dah bagi video yang saya takkan ambil kes orang yang tak nak share. Saya takkan ambil kes tu, reject ya. Tapi kali ni boleh jadi saya ambil juga, dengan syarat dia sanggup pay. Ikut harga market. Dia setuju baru kita on. Tak kira lah. Saya tak izinkan. Patut ayat belakang tu memang buat seolah-olah macam jika orang dahulu terdahulu tidak menyumbang. Dia peringat macam kita nak buat marketing sangat. Sebelum kau ada pun marketing aku dah jalan dah. Sebelum dia join dengan kita pun kita dah jalan marketing dah. Seolah-olah kita nak memperalatkan video dia tu, live dia tu untuk lakukan barang kita. Tak ada video dia pun kita dah jalan dah. Siapa setuju kat sini? Boleh tak sedar diri sikit? Boleh tak sedar diri sikit? Tak apa. Saya bimbang. Saya macam ni tau. Saya macam kata, tolong hantar balik. Macam nak cakap macam tu, tolong hantar balik. Hantar balik. Sebab baru start hantar balik. Tak apa. Korang ingat treatment yang semurah ni, okey lah saya bagi murah, dia orang boleh share balik, dia will give back. Kita bagi treatment murah, dia orang boleh give back dengan story dia. Maknanya dia menyumbang semula. Macam kita kata sekarang, treatment yang dia ambil sebenarnya hanyalah kos perbelanjaan dia, seperti dia bayar denda, dia ambil dadah, untuk dia bayar jamin, untuk kos-kos yang sedia ada saja. Saya tengah duduk dalam kelas, tiba-tiba hati ni duduk. Nampak kelas baru habis, ada lagi 5 minit nak tutup platform, baru habis. Sebab saya sangat jaga emosi saya. Saya bimbang apa yang kita bagi tu, khawatir nanti dia tengok Linda dan beberapa kes. Korang jumpa tak? Baru bank in duit, tiba-tiba dah boleh stop. Baru bank in duit dalam akaun, tiba-tiba keluar habis kata-kata dalam badan. Sebab benda ni dia bermain dengan hati. Saya kontrol supaya pemulihan tu capai. Senang je tuan, kalau dia tak izin ke, tuan tanya balik dia dari mana, dari live tu. So kalau dia tak izin, macam mana, apa penting dari izin.
Dia tu Serabu juga. Lah, kelang kabut lah kita dalam video tu. Bukan video dia saja, video orang lain pun ada juga. Live orang lain pun ada juga dalam tu. Ada penerangan-penerangan yang lain dalam tu kita bagi. Dah tahu dah kita buat treatment ni kita guna online. Dah tahu dah treatment ni kita buat call. Dah tahu dah treatment ni kita buat live. Apa isu sebenarnya? Kelang kabut. Kalau orang tu tak izin, saya pun tak teringin lah nak ambil. Saya pun tak teringin lah nak ambil. Astaghfirullahaladzim. Ada seorang cikgu terangan tu cerdik sikit. Dia cerdik sikit. Lepas ambil treatment, call tak angkat dah. Lepas ambil treatment, cikgu disiplin. Ambil treatment untuk kerja dia tangkap anak orang isap dadah. Kerja dia tangkap orang, anak orang isap dadah. Kerja dia, itu kerja dia. Dia cerita kat kita. Bila kita bagi treatment, call tak pernah jawab. WhatsApp tak reply. Lepas tengkok sendiri. Takut aku record. Tu satu kes. Okey lah, terlepas tu. Punya tak mau bagi orang kongsi cerita dia. Gamak. Lagi pun belum tentu lagi pun aku share cerita dia ke tak. Allahu Akbar. Muaz. Salam Jumaat. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Waalaikumsalam Muhammad Wikir. Kalau saya orang kita bagi treatment buat macam tu, kelang kabut tak? Kelang kabut kan? Bermakna mulai daripada sekarang saya akan draft lagi insya-Allah. Siapa dia nak ambil treatment ni, dia kena bersetuju dahulu. Jika perbualan kita record dan live, saya takkan ambil treatment kalau tak record. Orang ni cakap bercabang. Masa call cakap lain, letak sehari habaq benda lain. Aku hantar balik apa dia cakap. Dan kita hantar balik apa yang kita cakap. Itu sangat penting guys. Yang tu sangat penting. Kita tak janji benda tu, tak janji benda ni. Kita kata tak janji ni, tak janji ni. Tiba-tiba dia kata kita janji. Kita buka balik record dia. Penting ke tak penting benda ni? Saya nak tanya guys. Penting ke tak penting benda ni? Betul, syarikat saya Marjalis yang berat. Syarikat saya berdaftar. Walaupun macam tu, kita tidak mahu kita diklaim menipu. Tujuan dia, kita tak mau buat kerja yang menipu. Sebelum dia ambil treatment, kita bagi tahu siap-siap. Kita hanya boleh tunjuk apa yang dah berlaku. Kita tak mampu tunjuk benda yang belum berlaku. Tiba-tiba hari tu Pak Yus cakap boleh pulih apa semua ni. Yang boleh pulih, yang dah pulih. Yang belum kita tak tahu. Muhammad Aziz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Penting kan? Idris Nurfidah, penting. Penting sangat ke video hampa ni boleh bagi manfaat ke orang? Penting sangat ke tak mau bagi manfaat video hampa ke orang? Demi untuk pemulihan orang yang hampa nak pulih. Penting sangat Tu saya kata. Come on guys. Tak ramai yang buat treatment ni dah pulih. Mereka nak buat macam dengan hak setengah-setengah duk ada tu. Awal je sembang nak support lah apa. Semua lepas tengkok sendiri habis.
Sekurang-kurangnya video dia tu menyumbang. Sekurang-kurangnya video dia membantu orang. Walaupun dia tak bantu orang, video dia bantu orang. Itu yang kita usahakan. Semua pakat-pakat bila dah lepas, seolah-olah tak pernah ambil dadah. Padahal sekampung tahu 20 tahun dah makan dadah. Masa pulih, tak mau tolong orang, senyap. Konon-konon, aku nak isap dadah. Bukan dulu yang isap dadah, 20 tahun dah kot. Tak ada, aku okey lah ni. Padahal dia boleh je. Alhamdulillah lah, ni aku dah ambil treatment sikit-sikit. Tolong bagi tahu macam mana nak buat. Berapa kerat yang macam tu. Andai kata tak ada inisiatif video live yang ada, macam mana kita nak bagi orang lain ada keyakinan, rasa nak berubat? Sebab treatment pemilihan dadah ni 90% pembohongan ya. 90% yang ada market pembohongan ya. Aku tu dia, sebab tu kena tunjuk. Bagi orang nampak real, pesakit pun tak confident dia boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tak bohong, tunjuklah. Kita memang saya bukan kesal apa. Saya tak nak emosi saya ni mengganggu pemulihan orang yang dia sedang rawat. Korang tengah duk ajak, korang tengah mengajak, korang cikgu, korang tengah mengajak. Lepas tu tiba-tiba mak bapak dia warning korang, jangan tunjuk anak saya tak boleh ni. Jangan tunjuk anak saya dapat. Lagi saya tak izin. Jangan tunjuk dulu anak saya mengaji bodoh. Lepas mengaji kat cikgu, lo ni dah pandai dah. Hak bodoh dulu jangan tunjuk. Lo ni dia punya, jangan buat marketing saya punya anak saya. Kau rasa kau mana ambil duit dia? Duit hang aku tak buluk lah. Hanya besar duit hang. Astaghfirullahaladzim. Aku pun tahu undang-undang lah. Aku belajar undang-undang. Bukan aku tak pernah tengok buku undang-undang. Tapi aku terkilan bukan sebab undang-undang. Aku terkilan sebab perkataan tu seperti warning. Sedangkan aku dah dapat sukses untuk engkau. Dulu bantu sukses. Macam mana capai tahap macam mana, menakjubkan lagu mana. Lepas tu warning korang rasa macam mana? Dulu memang saya sangat kejam sebab bila dia berkontak beritahu, Pak Yus tolong, saya nak benda ni hanya kita saja. Saya tak nak benda ni ada record ataupun buat live apa semua. Saya kata syarat untuk ambil treatment saya jawab siap-siap. Syarat untuk ambil treatment saya, you kena setuju untuk I record ataupun I buat video ataupun I buat live. Jika you tak nak, saya tak nak ambil kes you. Pak Yus jangan macam tu. Saya nak berubat ni, saya buat rawatan ni untuk anak saya. Saya nak buat rawatan untuk suami saya. Nak buat rawatan untuk anak saya, nak buat rawatan untuk suami saya ni. Pak Yus kena rawat. Siapa kata saya kena rawat? Itu atas persetujuan saya. Duit awak saya tak nak. Dia menyumpah aku. Nampak tak karakter? Saya kata kat dia, puan,
Ini kes dululah, kes dulu yang saya reject. Kes-kes yang saya reject ya. Puan, sebelum puan ambil treatment saya ni, nak ambil treatment saya ni, puan dapat tahu mana? Mana puan dapat tahu? Oh, saya tengok video lah pencapaian orang lain bersemua. You tengok pencapaian orang dan sekarang you nak ambil bersungguh-sungguh nak ambil treatment dengan kita. Bukankah you dapat daripada cerita orang? Habis, takkan cerita you tak nak bagi sumbang cerita you pula? Oh, saya tak nak. Okey, kalau tak nak, saya pun tak nak. Jika tak nak, saya pun tak nak. Saya tak nak. Buat apa? Hanya lepas tengkok you ya. Orang lain you tak mau menyumbang balik. You get, you give, you get back. Kita give, you get back. You kena macam tu. Kita ni kena memberi. Tak semesti orang ringgit, guys. Tu result yang lepas tu macam mana? Allah Rabbi. Orang macam ni lepas tekak sendiri, penting diri. Itulah macam Puan Nur Faridah cakap, dekat sini pun nampak. Tapi tak apalah, abang tekak sendiri. Cuma saya kata, saya terkilan dengan ayat tu. Pak Yus tak boleh post saya punya live saya tu, sebab saya tak izin. Wow. Lepas tu ada lagi. Guys, andai kata nak cakap sebab law, saya boleh bagi tahu saya tak dedah apa-apa pun satu. Yang kedua, memang kita punya rule adalah live. Setuju tak? Memang daripada dulu kita buat live deh. Kita buat video kan. Itu rule yang kita ada, kita sediakan. You yang masuk dalam rule kita. You yang masuk dalam rule kita, bukan kita minta. Kita masuk dekat you, you masuk kat kita. So automatic you dah setuju dengan cara kita. Allah Rabbi. Aku nak baca komen apa pun aku tak gamak. Sebab aku, walaupun saya cakap kasar apa semua, saya tak mahu keluar perkataan-perkataan, tapi itulah dia nak beritahu. Allahumma salli ala Muhammad. Jika ada isu you rasa tak sesuai dengan cara kita buat, you tak payah masuk dalam rumah kita. You nak hasil, sebab you nampak kita boleh bagi hasil. Saya bukan kata saya delete sebab saya nak beritahu, saya delete bukan sebab saya takut tentang bab law apa semua. Tapi memang aku nyampah lah Nabi. Aku tak mau lah. Aku tak mau lah orang macam ni. Dan kemudiannya terdetik hati saya. Aku kena buat syarat setiap orang yang nak ambil dalam ni, nak ambil treatment ni, kena ada syarat. Sekarang kan siapa yang DM saya, bagi butir-butir di bawah supaya kita buat saringan sama ada kami ambil kes ni ataupun tidak. Siapa semua dapat yang tu kan? Kes ni kita ambil ke tak? You bagi butir-butir tu. Siapa yang terlibat, berapa lama dia terlibat, kan, berapa banyak dia ambil untuk kita buat saringan kes isu ni macam mana. Lepas ni saya akan tambah, adakah anda bersedia jika panggilan anda akan direkodkan, akan di-livekan? Jika anda setuju, kami akan terima kes you dan kami akan call you. Jika you tak setuju, silakan. Atau you tetap nak ambil treatment ni, you bayar harga 20,000 macam pasaran yang ada. Tak apa, tutup. Tak usah. Hanya peribadi sajalah. Macam alah, macam orang pakai ni. Mana dia? Ustaz, mana dia? Allah, saya
aku promosi sikit. Ni kepiah Al-Barakah ni. Kepiah Al-Barakah ni, jika tidak ada brand di sini, you boleh dapatkan kepiah ni dengan harga dia RM90. Tak silap saya macam tu. Kemudian, jika you tak nak ada brand ni ada kat dalam harga dia lebih. Tak ada brand. Al-Barakah ni tak ada kat sini. Kosong. Tapi harga dia lebih. Betul apa dia buat tu? Kan? Betul apa dia buat? Korang tak mau share, okey? Tak nak share, kita boleh tutup. Tapi you sanggup pay. You pay lah. Okey lock 20. Sagi DM saya, Muhammad Noor. 20k, saya ambil kes you. Saya sayang. You bayar 20k, I sayang you. I belai-belai you. Hello, Assalamualaikum. Tak ada video, tak ada apa. Tak ada sentak-sentak. InsyaAllah. Hampa bayar 20k, aku bagi kau punya. Sampai clear. InsyaAllah. Pemulihan Allah tak bagi, tak Allah Ta'ala bagi. Tapi kita pulun gila-gila. Siap urut janggut dah, bos. Urut janggut. 20k je. Ni yang membuatkan kita lagi nak pilih. Tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nampak? 20k harga government sign contract. Harga government bukan 20k. 2018 38,530 ringgit. Ismail Akmal. Government punya harga tahun 2018 punya. Bukan sekarang. 38,000 satu kes. Tak ada rekod. Tak ada cerita. Mana dia? Hangus. 38,000. Ulang masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Masuk sekali 38,000, keluar pun masuk, keluar. Kena 10 kali 380,000. 2018 punya cerita. 2019 korang Google sendiri berapa kos. Apa Google sendiri berapa kos. Yang tak boleh tunjuk pun. Boleh ke daripada you hendah dah. Selawat Nurul Mubin. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita nak bagi tahu sebenarnya walaupun treatment yang kita bagi ni murah. Andai kata treatment kita bagi ni murah. Yalah. Memang tinggi. Ni kita bagi kat dia murah-murah, ambil treatment apa semua senang, boleh pergi kerja, boleh buat macam biasa. Tiba-tiba memang kita rutin kita. Bila kita call, ada yang saya buat live, ada yang saya suka saya buat live lah. Saya tengah ada kamera semua kan. Saya tak suka buat live, mungkin saya tengah buat kereta apa semua, saya tak buat live. Saya call cakap biasa. Tapi tiba-tiba petikai pasal apa kita buat live, pasal apa kita buat video. Memang kau tahu kan aku memang buat live.
gentle ya. Dengar macam lawak tapi serius. Yang mana? Tanggungjawab, cik. Tanggungjawab, cik. Sebab apa? Ini harapan. Pemulihan tu daripada Allah. Harapan setiap orang tu besar. Ambil terima ni harapan pemulihan. Besar setiap orang nak harapan ni apa? Kopi. Nak tambah kopi. Sedap pula lah. Macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Juit, bagi sejuk 21. Muhammad Fikri. You kata Allah hai tinggi kos dia. Kos apa? Kos kita. Kos kita tak tinggi lagi. Kos kita masih lagi. Tapi lepas ni hak offer ni memang saya stop lah. Hak offer yang saya bagi budak-budak ni memang bila jumpa kes macam ni, kita bagi mudah dapat pun mereka buat macam tu, bagi payah sikit lah. Kita ambil orang yang lebih menghargai. Orang lebih menghargai ni orang macam mana? Orang ada duit lah. Bagi kos tu ya harga market lah. Harga market. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku tadi duduk macam tu. Aku duduk Astaghfirullahalazim. Nak pergi solat Jumaat apa semua balik aku. Kepala otak aku duduk kelas apa, kepala otak aku melayang. Kata, ya Allah, macam mana tak dapat kesan pada awal? Lepas ni kena beringat lah. Lepas ni kena beringat nak ambil kes aku kena perinci betul-betul. Tengok betul-betul kes. Background macam mana. Orang biasa, dia biasa je. Tapi bila background ni sikit pula, hak jenis background ni sikit, hak background berasa kemas, tunggu aku bagi harga kemas kat bawah. Okey puan, sekarang kita ada 3. Okey, ada 3 kos. Dah saya nak bagi 2 kos sahaja. Kos treatment kita. Maaf, maaf cakap jenis maaf cakap ni faham-faham lah. Okey. 30k lebih pun Pak Yu, kerajaan dia tak habis sekopang pun daripada pedaging macam mana tu boleh rungkaikan. Habis hanya tak pakai duit siapa? Pakai duit empor lah. Siapa kata tak pakai sekopang? Mana ada perbelanjaan tak pakai sekopang? Aku bukan kerajaan. Tak pakai duit empor. Kerajaan siapa dia? Hampa. Takkan aku ni kerajaan. Alah, acor pula. Dia pun ingat saya saja. Duit tu keluar. Duit rakyat kot. Ni, nak bagi tahu. Andai kata satu family setuju untuk buat treatment dan pulih, alhamdulillah dengan izin Allah, family tu telah buat kebajikan dekat kerajaan kerana tidak mencairkan duit kerajaan. Family tu telah buat kebajikan dekat orang ramai. Buat kebajikan dekat orang ramai dengan tidak mencairkan duit orang ramai.
Itu panggil tanggungjawab. Masalah sendiri, tanggung sendiri. Kita kempen macam tu. Kita kempen macam tu. Adalah, bagilah ada jiwa patriotik. Sampai bila nak suruh orang tanggung, orang ni tanggung, orang ni tanggung? Cuba ambil inisiatif. Dah nampak depan mata. Jangan petikai kerajaan tak ambil treatment ke apa ke. Jangan petikai. Kita bertindak tu masalah kita. Mana ada percuma. Kalau tidak, mereka tak panggil lah pesakit tu klien. Mentaliti kita, tanggungjawab kita. Bolehlah duit tu guna untuk tentera ke, duit tu guna untuk pendidikan ke, duit yang tidak dicairkan tu diguna untuk pelautan ke. Lebih baik. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Setiap gerakan kerja kerana Allah SWT pasti buka jalan. Yes, Alhamdulillah. Jalan ada, Alhamdulillah kita buka jalan. Subhanallah. Cumanya saya nak bagi tahu, mungkin you baru masuk. Tadi saya terpaksa buang satu live saya. Maksudnya satu dokumen saya terpaksa dibuang. Hanya kerana live tu berkongsi tentang pencapaian seseorang. Pencapaian. Dan memang kita share macam tu. Tak ada siapa akan terlepas jika saya on. Kalau kata time saya tak on, saya tak ada kamera ataupun saya tak ni, memang saya tak buatlah live panggilan dia. Tapi panggilan ni, pencapaian yang drastik, syukur Alhamdulillah, boleh jadi inspirasi dekat orang lain. Kita hanya bagi treatment yang sangat rendah. Mudah-mudahan perkongsian dia tu dapat inspirasi untuk orang lain. Tetapi dia tak nak kongsi. Kalau dia bagi tahu awal-awal dia tak nak kongsi, memang kita tak ambil kes dia. Yang tu nak bagi tahu. Dia bayar kita, kita tak ambil. Tak mau, I tak ambil kes you. Dan memang sebelum ni kita dah beberapa kes dah kita reject. Hanya bagi tahu, hello, Assalamualaikum Pak Yus, saya ni ada masalah suami, ada masalah anak. Saya harap panggilan saya ni tidak dikongsi, tidak divideokan, tidak direkod, tak ada buat live. Saya jawab apa? Maaf puan, boleh saya tanya macam mana puan dapat kontak kita? Oh, saya tengok melalui Facebook, YouTube. Dan kenapa puan nak buat treatment dengan kita? Sebab saya tengok video-video yang Pak Yus tunjuk tu, nampak Alhamdulillah okey. So, you dah tengok cerita orang, dan sekarang you tak nak kongsi cerita you jika you berjaya nanti. Tak, saya nak privacy, saya tak mau. Untuk pengetahuan puan, jika orang yang tak nak dikongsikan perkongsian tentang diri dia ataupun family dia ataupun siapa-siapa macam puan sebut tadi, kita tak nak ambil kes ni. Kita tak nak ambil kes ni. Pak Yus kena ambil kes saya. Pasal apa? Saya kena ambil. Sebab saya ada masalah. Ada jenis macam tu ada. Saya ada masalah. Suami saya macam ni. You tak nak I record, you tak nak I buat video, you tak nak buat macam mana you nampak, dan I tak nak ambil kes you. Masa tu saya tolak tu automatik saya akan tak nak ambil kes you. Selesai. Lepas dia bla, aku pun tekan button block. Selesai. Kita nak uruskan kes yang lebih harmoni. Nampak tak? Betul? Tak apa, ini jadi iktibar. Jadinya saya kena lebih jelas. Cuma lebih jelas. Cuma sebab tu kata jangan call. Cuma lah ni boleh jadi saya tak reject lepas ni. Saya bagi dia pilihan. Boleh I tak ambil record case you, I tak buat video case you,
Macam kes ni Siapa ambil kepiah ni tak ada logo kat luar. Siapa ambil kepiah ni tak ada logo dekat luar, harga dia mahal daripada ada logo. Tapi saya tak bagi harga mahal lah, saya bagi harga market. Saya bagi harga market. Okey, saya bagi harga market. You setuju untuk kos ni? Silakan. Saya tak ambil video you untuk dipamerkan. Video you I tak pamerkan. Panggilan you I tak pamerkan. Dan orang tak cam dengan you sendiri pun tak cam. I tak pamerkan. Ini harga dia. Ada satu lagi. You okay untuk kita pamerkan kisah you, jadikan kisah inspirasi. Sebab apa? Kita anggaplah kita share. Kita anggap kita share. You share, kita share balik dengan you. Macam macam kan? Tapi tak ada dah, tak bagi dah harga 3,700, tak bagi dah. Aku dah tak ada ah. Kali ni hak yang untuk share punya tak ada. Nak pilih pula lah ni. Astaghfirullahalazim. You tak nak kita share video you ataupun ni, so okay. Boleh jadi you anak menteri ke, anak orang kaya mana-mana ke, you memang is okay. I sanggup pay 20k, tak apa. I pay 20k dan teruskan treatment. Dan you damai di sana. Dengan apa you bagi, kita boleh bina lagi apa yang patut untuk lebih bantu lebih ramai orang. Okay? Kita buat lagi marketing, kita buat lagi radio ke apa ke, untuk bagi lebih ramai lagi. It's okay. You buat pilihan. Sebab serius, treatment kita bagi ni bukan kos yang pelik. Kos yang memang you duk belanja. You belanja isak dadah, you belanja untuk jamin, you belanja benda memang you dah belanja dah. Tapi lepas ni tak nak lah bagi kos macam tu lah. Macam kalau jika macam ni, kita bagi yang tak nak share, duduk diam-diam, you bayar 20k. Yang sudi share, you bayar 6,700. Tu duit you. You nak bagi tak bagi terserah. Astaghfirullah. Padahal bukan kita tunjuk gambar pun. Yang itu Linda buat VC sebab dia sendiri, kita tengah live macam ni, dia beritahu saya lah yang Pak Yus rawat sekian-sekian, hak kes ibu tu sekian-sekian. Dia sendiri. Lepas tu dia pun setuju tiba-tiba nak VC. Bukannya saya kata you kena VC ke apa. Kita pentau tahap level orang yang bersedia dengan tak bersedia dikongsi. Ada orang dia kaya jiwa, dia tak kisah, dia nak tunjuk sebenarnya aku boleh. Macam tu juga Zainuddin 20 tahun 20 tahun. Sama juga dengan Linda 20 tahun lebih depa terlibat dengan benda ni. Zainuddin dia buat VC, nama dia bersih, bukan kuih buruk pun. Siap orang mai tanya dia, follow dia. Dia buat VC macam ni. Kita tengah sembang sharing. Lepas tu dia masuk, dia cerita. Lepas tu saya tanya dia macam mana you okay apa semua.
Kan? Dia pun okey. Iskandar pun sama. VC. Ada lagi seorang lagi tu. Buat VC. Cik nampak muka tepi ni. Dia tahu ni. Nampak muka. Besar hati. Dengan pencapaian pada diri. Dan tak kisahlah. Padahal dia kata, itulah mungkin efek. Efek benda ni. Bila benda ni hangpa anggap salah. Kita tak kata penagih dadah ni salah. Dan dalam undang-undang pun tak kata mereka tu bersalah. Mereka bukan penjenayah. Undang-undang bagi tahu mereka bukan penjenayah. Dan kita nak bagi tahu benda ni okey je, macam kecil manis darah tinggi je. Tapi kepala otak mereka duk pecah macam benda ni memalukan, jenayah. Kita dah cerita dah isu dia macam mana. Pasal apa boleh jadi macam ni? Kenapa boleh berlaku? Kenapa korang mesti malu bila ada saudara yang terlibat dengan dadah? Korang tak perlu malu pun. Punya didik masyarakat tak perlu malu. Ni hanya penyakit. Undang-undang pun tak kata dia salah. Undang-undang tak kata jenayah. Undang-undang kata dia pesakit. Cumanya jenis penyakit ni boleh kena penjara, kena sebat, kena denda. Hak tu pelik bukan pihak kita. Hak tu pihak mereka lah. Kita tak pelik, kita anggap dia pesakit. Sebab tu kita sayang dia. Sebab tu kita usaha untuk rawat dia. Kita ajak mak dia sayang dia, ajak ayah dia sayang dia, isteri dia sayang dia. Kita pupuk orang keliling supaya sayang dia. Sebab dia bukan orang salah. Persepsi itu berlaku sebab ada hukuman berbentuk jenayah, itu je. Boleh jadi satu ketika nanti kalau kecing manis boleh kena hukum sebat, gout boleh kena hukum penjara. Boleh jadi lepas ni orang sakit gout pun semua orang persepsi macam ni juga. Orang yang ada gout, kecing manis, semua orang persepsi macam ni. Sebab ada hukuman. Tapi hakikat dia tu pesakit. Duk ulang mereka ni pesakit. Mana boleh Pak Yus nak ubah undang-undang? Tak boleh, undang-undang memang macam tu. Bila badan you, dalam badan you ada dadah, urin sangkut, you boleh dikenakan sekian, you boleh kena sekian. Pak Yus hanya boleh bantu ubah pemikiran. Bantu ubah hak ni. Bagi mak terima, ayah terima, masyarakat terima, yang tu je. Hak undang-undang biar-biarlah undang-undang tu hak kerajaan. Tapi yang kita boleh ubah adalah persepsi. Yang ni yang kita buat. Pasal kenapa Pak Yus nak buat lagu? Kenapa luahan Pak Yus dengan lagu-lagu macam tu? Supaya orang dengar dan faham. Korang bayangkan, apa yang dah kita capai sekarang sangat positif, betul? Sangat positif kita capai sekarang. Masyarakat dah semakin mengerti. Walaupun aku hentam seorang-seorang tang ni, pulung berjegil apa semua, edit video buat, nak bagi masyarakat nampak. Dan bukan semua yang kes ambil rawatan saja video kita bubuh. Yang tak ambil rawatan dah mati pun kita bubuh video. Nak jadikan inspirasi. Seorang penagih dadah yang dianggap penagih, bagi aku pesakit lah. Penagih dadah, dia terlibat dah berapa belah tahun. Lepas tu ada isteri, ada anak, nak berubat, tidak ada keuangan, tidak dapat sokongan daripada keluarga. Bulan Ramadan hak lepas, dia meninggal dunia pada Ramadan. Nak bagi tahu ke hampa, lepas tu dikebumikan hari Jumaat. Nak bagi tahu yang kita tak sayang ni, kita tahu ke Allah sayang dia ke tak. Tujuan nak sampai ke benda ni. Kita ni belum tentu lagi tang mana. Tapi dia ni yang kita kata penagih dadah, ambil heroin, pergi kuda apa semua ni, tiba-tiba mati bulan Ramadan, dikebumikan hari Jumaat. Come on, renunglah benda ni. Janganlah kau orang menuduh ikut nafsu kita, pakai akai. Tu tujuan kita buat video. Reality. Reality. Benda paling penting adalah mendidik masyarakat. Pesakit penagih dadah senang ya. Cumanya ada komitmen yang setiap orang tu kena ada komitmen.
keluarga dia ke, ketua kampung dia ke, imam kampung dia ke, keluarkan komitmen setiap orang. Jangan asyik duk kira mengharap kerajaan, mengharap tu, harap ni. Keluarkan sedikit komitmen. Boleh je nak bagi saja, tapi komitmen tak ada, mana apa nak dapat berkat infak untuk diri sendiri tadi. Ingat benda ni, tu kata nak rawat penagih bukan susah. Ni nak rawat pemikiran masyarakat ni, hak ni. Bukan boleh main bagi sebiji pak makan, oh pemikiran positif. Tak boleh guys. Kita perlukan story, kita perlukan kenyataan yang benar, baru masyarakat renung tengok. Walau macam mana pun kita serah, sebab faham tu Allah bagi. Saya tak boleh abaikan masyarakat. Saya kena selamatkan masyarakat. 38 tahun masyarakat dididik dengan cara yang sedia ada. Kita didik semula masyarakat biar berdikit. Sebab apa? Kita kena selamatkan akidah mereka. Masyarakat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ujian datang dekat mereka, dadah, mereka kata dadah tak boleh buat apa. Mana akidah dia? Di saat dia solat, dia kata Allah Maha Besar, tapi sebut pasal dadah, dia lupa yang Allah Maha Besar. Dia kata dadah tak boleh buat apa. Kalau dah terlibat tak boleh buat apa. Memang payah, tak jumpa, tak ada cara. Makan sampai mati. Mana akidah dia? Memang kena selamatkan masyarakat. Mana boleh biar? Mana boleh biar mereka macam tu? Kesian kat mereka. Semayang tongeng terbalik apa semua, imam, makmum apa semua tu. Main ujian dadah, bukan kena anak dia pun, kena anak orang. Tapi akidah dia tercalan macam mana? Kita nak tunjuk, ni dia bukti. Dadah boleh pulih, bukti. Dadah bukan musuh nombor 1, bukti. Kacang tu dia. Pakai telefon. Ni bukan remote. Gelap sikit. Hak ni pakai telefon dia. Tak payah pusat, tak payah kurungan, tak payah apa. Hanya bagi family buat step ni. Bagi result. Aku dengar result dia. Dalam masa yang sama kita buat live. Kita dengar result dia, kita buat live guys. Bukan Pak Yu cerita, oh hari tu tadi kami alhamdulillah dia elok sikit. Bukan Pak Yu cakap tau. Orang yang ambil terawatan tu yang cakap. Mak bapak dia yang cakap. Sebab apa? Kita ada teknologi, boleh buktikan. Kita ada media sosial, kita ada media kita sendiri, kita ada TV kita sendiri. Tak perlu nak harap TV3, tak perlu harap RTM ke apa nak buat benda ni, liputan, tak payah. Kita boleh live sendiri. Tujuan apa? Nak buktikan. Guys, soal nak buat duit dah. Kau ingat susah aku nak jual 20,000 satu treatment. 5 treatment 100,000, senang ke tu kan? Ingat susah nak buat. Apa susah? Tak susah Memang kau duk belajar macam tu pun sama ni. Orang duk bayar harga tu pun lebih lagi. Habis tu aku buat ni apa dia? Aku bagi hamba dengan komitmen saja. Tapi bila di-live-kan, bila dia tak setuju selepas dapat apa dia nak. Oh, ini tidak adil. Macam nak minta balik Saya macam nak minta balik serius. Mai balik. Hantar mai balik. Macam kata hantar mai balik ni sapak ni. Dan ada pun saya buat macam tu sebelum ni. Hantar balik. Bagi nombor akaun. Hantar balik, bagi nombor akaun. Muhammad Syarizal. Tuan, ni Muhammad Syarizal. Orang punya pengalaman dalam ni. Mata dia tengok sendiri.
Korang ingat, kalau dia betul ada hati perut, dia ada ni merobok, tengok. Lepas masuk. Subhanallah. Ni sahabat kita ni ADK guys. Bukan kata dia main sini nak ni, tak. Dia nak tengok apa benda kat sini, apa yang boleh saya boleh rasakan perasaan dia. Saya boleh rasakan. Sebab dia pun letih tengok. Baru 3 tahun servis kan. Tengok. Mai masuk semangat. Masuk kerja semangat. Nak basmi dadah. Nak tolong masyarakat. Tapi tak settle. Macam mana? Pening tu. My family tanya, tuan macam mana anak saya sekian-sekian. Family mengharap. Pening tu, serabut tu. Kalau kata kita dipertanggungjawabkan, lepas tu nak tunjuk result tak boleh. Letih guys. Orang yang ada tipu perut, tidur tak lain lah kalau duduk kat situ. Pejam mata duduk teringat. Setuju tuan eh? Penagih bukan penjenayah tuan. Tuan Muhammad Syarizan, dia tahu undang-undang tentang isu drug. Istilah apa dia orang? Pesakit. Kenapa mak bapak nak malu sangat? Dan boleh kena kat siapa saja. Korang jangan ingat saya rawat ni hanya orang awam biasa guys. Antara suara yang korang dengar tu, tapi ini saya kata penyakit kecil mana? Siapa boleh kena? Darah tinggi siapa pun boleh kena. Hang cikgu ke? Hang polis ke? Hang doktor ke? Siapa pun boleh kena. Maknanya korang jangan ingat pedagih dadah ni gelandangan. Korang jangan pedagih dadah ni orang sampah masyarakat. Itu dalam TV. Hakikat sebenarnya, mana ada tokan nak cari sampah masyarakat isap dadah? Tokan dia tak cari orang yang tak ada duit. Tokan pun tahu market dia. Siapa perasan benda ni? Tak cari anak orang lekeh-lekeh. Dia tak cari anak orang lekeh-lekeh untuk berdaya. Buat menyusah dia, sekali best minta. Tak nak bagi lah, cari diri lah. Ni hakikat sebenarnya. Nampak tu? Iyalah. Kadang-kadang bertindak luar daripada batasan. Sebab tekanan juga buat kerja pun. Bapak pun tension. Bapak, mak pun tension. Anak isap dadah, tambahlah order. Mengadap berapa ramai orang. Kadang-kadang lost. Sebab tu saya kata berubat anak sendiri, berubat suami sendiri. Duduk kat rumah tilam empuk, tak payah bilik ditok. Orang sakit ni kena layan lah macam orang sakit. Nampak? Tuan Mak Cari saya kata apa? Dia adalah pesakit, perlu dirawat. Tak pasal-pasal. Kesian ke warden tu pun 302. Andai kata benda ni kita beri kefahaman, warden dengar, oi, dia ni orang sakit. Adakah warden tu akan bertindak macam tu? Tak. Macam tuan beritahu kan, Muhammad Permata. Sebab tu maklumat ni kena beritahu, supaya orang lain tak tertekan. Oh, orang gila, buat apa nak marah mereka? Mereka separah gila. Kadang-kadang dia sihat, kadang-kadang tak sihat. Lagipun macam tu. Yang tu yang saya, bila saya buat rawatan dekat family, selagi family tak faham ini penyakit, saya tak ambil treatment guys. Saya tak ambil treatment. Kalau family masih menganggap dia ni perangai, saya tak akan ambil kes ni. Saya kata no, saya tak boleh ambil kes you. Sebab you masih anggap anak you penipu. You masih anggap anak you
keruntuhan akhlak apa semua, you masih ungkit-ungkit, anak you tipu you, mengamuk marah dekat you. Anak you tak sihat, dia tak sihat. Habis tu Pak Yu pasal apa dia tipu saya? Berapa kali abang nak berhenti tapi dia tipu. Puan pilih hak mana? Anak tu hidup tapi dia tipu puan, ataupun dia cakap betul tapi anak mati. Puan nak mana? Oh, saya nak dia hidup. Andai kata dia betul, dia tahan betul-betul, belum tentu dia boleh hidup. Sebab tu mereka bagi gantian Methadone, supaya dia tinggal benda tu ada gantian, dia tak mati, dia masih boleh bernyawa. Itu function. Dan jangan berlama-lama dekat Methadone. Itu kita nak bagi tahu. Dan boleh-boleh mengelak supaya dia tidak menjadi lebih berat. Methadone ni lebih kurang macam tukar bini lah, tukar bini Zat. Bini ni tak apa, sah di dalam undang-undang. Bini heroin, syabu, hak tu tak sah. Hak tu kalau kena macam-macam. Hak ni kalau urin kena bini ni okey. Sebab undang-undang sah. Itu function dia, kena faham function. Jangan naik lagi Pak Yu segala betul nak berhenti dia akan usaha untuk kebaikan. Bukan serius, saya pun tak kata benda ni statik. Memang bukan pasal naik, ni sebab tengah bagi. Allahu Akbar. Itulah sebab dia pun gantian, guys. Tapi setakat ni semua yang ada ni, nampak tak kenapa? Berbalik tadi, kenapa saya live kan? Kenapa saya video kan? Takkan scammer duduk tunjuk diri dia, tunjuk tu, tunjuk ni. Takkan scammer nak buat macam tu? Takkan boleh bertahan daripada tahun 2015 secara online sampai sekarang? Takkan kerana hanya 2-3 kerat orang yang agak macam negatif dengan kita nak tak mau tolong orang lain? Kita tak boleh keluar macam ni. Okey, kita kata, baik, semua pusat pemulihan sekarang ni buat live. Semua pusat pemulihan buat live. Keluarkan mindset korang, keluarkan korang punya kefahaman tentang drug. Bukan tujuan nak lawan. Kita berdepan ni adalah untuk bantu masyarakat. Bagi masyarakat sedar. Buat live, buat video. Setiap pusat buat. Tunjuk kenapa you ditalk, kenapa dia macam ni. Tunjuk, bagi hujah-hujah. Bukan tujuan nak memburuk-burukkan, tapi tujuan dia bagi masyarakat lebih nampak jelas. Tak apa, mungkin pemikiran ni pun tak sama dengan Pak Yus. Keluarkan pemikiran sendiri. Saya sendiri pun ada juga belajar dengan pusat-pusat lain juga. Setiap perkataan-perkataan dia orang dapat. Sebab kita nak tahu isu dia apa. Boleh jadi istilah dia lain, fahaman dia lain. Mereka faham lain, saya faham dia lain. Macam tu juga saya belajar dengan pesakit-pesakit, dengan penagih. Istilah dia lain, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya faham benda lain. Lepas tu kita improve dalam tu, kita dapat yang tu sebenarnya. Keluarkan. Cuma kaedah yang kita buat, family yang rawat. Family yang rawat. Kemudian family yang cerita. Bukan Pak Yus cerita pun. Family yang cerita ataupun diri sendiri yang cerita. Diri sendiri cerita ni kadang-kadang kurang best sangat. Family cerita tu lagi syok. Sebab diri ni orang kata dia boleh lakon, dia cakap. Tak apa, kita ambil bini cerita, mak cerita. Kan? Mak menakan, dia pun ni cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Acap kali, bang nak tanya, kenapalah masalah dadah kat negara kita ni tak selesai-selesai gak? Saya rasa abang cekal lah. Abang cakap lah berbuih kecek kot. Cakap. Okey,
Cakap berbuih mulut macam mana pun takkan selesai selagi tak laksanakan hukum hudud. Apalah acak engkau merepek ni acak, kemanalah engkau pergi? Apa kena mengena pula dengan hukum hudud dekat sini acak? Acap kali. Kadang-kadang menarik juga ada yang macam ni. Andai kata tak ada isu tu, aku tak payah cakap lah kat sini. Sebab ada benda tu lah aku cakap berbuih-buih mulut. Aku tak ada lah perjuangan ni. Sebab ada benda tu lah perjuangan ni wujud. Sebab ada Yahudi lah kita Israel tu lah kita masih lagi berjuang. Tak ada mereka, tak ada lah perjuangan kita. Habis tu, kenapalah Allah bagi perut kat kita? Kan tak payah bagi perut, senang, kenyang. Tak payah nak kalut, nak pergi kerja, nak pergi offshore, tak pergi dah, tak payah terjadi bini. Kan senang macam tu. Aku komplain benda-benda pelik-pelik lagu tu. Lebih kurang pelik. Kenapalah cipta setan, cipta iblis? Kalau tidak, kita kan tak buat dosa. Benda tu wujud. Siapa yang wujudkan? Wujud benda tu Allah Ta'ala nak uji sesama kita. Bukan kita rasa masalah ni satu masalah. Kita rasa masalah ni satu benda untuk kita pegang, jadikan perjuangan. Adalah habuan. Bila kita Islamkan orang kafir, Allah Ta'ala bagi pahala kat kita yang sangat besar berpanjangan, insya-Allah. Tetapi ada lagi pahala yang lebih besar bila kita tarik orang Islam yang tergelincir kembali ke empakan jalan. Macam tu juga kawan taib dekat Ustaz Rizul kata apa? Adakah orang mengambil pesyabu, kuda heroin dosa sama dengan menyembah berhala? Jawapannya ya. Kerana mereka yang ambil benda memabukkan, dosa dia sama dengan menyembah berhala di akhirat kelak. Aku grab lah benda ni. Kita grab benda ni sama-sama. Bila kita selamatkan mereka yang terlibat dengan dadah, kembali ke pangkal jalan, kita dapat 10 kali Islamkan orang kafir. Korang tak nak promosi ni? Subhanallah. Hak mana share, hak mana tengok video dia jadi inspirasi. Korang dapat habuat tu insya-Allah dengan izin Allah. Sebab apa Allah sediakan mereka? Sebab Allah nak hapuskan dosa kita. Kenapa Allah sediakan mereka untuk mak bapak ni? Sebab Allah nak mudahkan mak bapak dia masuk syurga. Sebab orang kampung semua duk kutuk dia, orang kampung semua duk kata kat dia. Dalam masa yang sama, ada yang dia maaf, ada yang tak maaf, mendapatkan lagi keberkatan dekat dia. Sebab Allah Ta'ala hanya pilih orang yang terbaik saja. Allah pilih orang yang layak saja melalui ujian tersebut. Aku belum tentu aku layak. Na'udzubillah. Tapi Allah pilih mereka. Dia melalui ujian. Anak macam ni, suami macam ni. Subhanallah. Sekarang Yulin kena 5 tahun. Setuju ke? Bukan soal setuju tak setuju. Kalau kena tu kena lah. Lah ni kalau tak mau kena, korang kena sihat. Korang kena sihat, InsyaAllah. Berani ya. Acap bawa pengaruh apa tu ya. Okey. Alhamdulillah. Okey. Hati mau keras bro kalau betul-betul nak berhenti. Semua keras hati ke tak keras ke, kena berhenti. Mak bapak tanya saya, ni anak saya ni leceh sikit, dia tak dengar kata. You ada pilihan. You ada pilihan. Untuk nak bagi anak pilihan untuk berhenti ke tak ada. Kita tak ada pilihan. Whatever it take, kita mesti nak selamatkan dia. Kau ingat orang nak bunuh diri, kita boleh bagi dia pilihan? Tak ada. Hang tak boleh bunuh diri. Hang tak ada pilihan. Kami tak bagi hang pilihan tu. Bomba datang, selamat, ke bawah jaga apa semua. Tak bagi pilihan. Sempat kita selamatkan. Itu kan. Kita tak bagi dia pilihan. Lega kalau tak naik lagi, nanti saya PM. Saya baru duk start follow Pak Yus. Share nak sertai treatment macam mana.
lega tak naik lagi. Orang akan datang dia tak tahu pun naik ke tak naik. Nampak tak? Orang akan datang dia tak tahu pun offer ni ada ke tak ada. Bila satu masa saya dah on, orang lama akan kata, Pak Yus, kenapa? It's okay, market saya dah baru. Macam sebab tu saya kata, peluang yang ada, jangan lengah-lengah. Whatever it take, aku mesti keluar daripada masalah ni. Sebab orang dah biasa dah bayar treatment dengan harga yang macam tu. Yang kita bagi ni bukan soal harga, kita bagi ni komitmen. Sebab kita nak setiap orang yang memang costing dia keluar untuk dadah, untuk jamin, untuk tu, dah memang keluar kos tu. Dia hanya beralih transfer saja kos tu kepada ambil rawatan. Jika yang tu jadi masalah alasan, kita pun takkan tunggu dia lama-lama. Kita takkan tunggu lama. Tambah-tambahan pula kita kena asingkan, kelaskan. Tiba-tiba main macam tadi. Macam mana? Macam tadi. Allah Rabbi, Allah masih sedang maaf. Saya minta maaf. Ni bukan isu kos. Andai kata pusat-pusat pemulihan lain tahu yang treatment kita macam ni, sangat murah macam ni hasilnya ni, dia orang pun nak kita payung lah. Dan saya, insya-Allah, saya payung lah. Saya nak payung dia orang. Senang je. Dia orang ambil satu kes, ambil masa setahun, 8 bulan. Kita singkatkan kepada sebulan. Kita boleh buat. Kita bantu dia. Kita guide dulu. Dan harga RM20,000 kau ambil Memang harga kau orang macam tu. Harga RM30,000 ambil harga apa? Cumanya bagi pilihan dekat peserta. Nak yang setahun ke nak sebulan? Kami nak yang sebulan lah. Hak sebulan RM30,000, hak setahun RM20,000. Nak mana? Agak-agak orang nak mana? Kau nak sembang pasal duit lah. Nak sembang pasal duit boleh. Kau orang ingat kau orang dapat treatment ni hak nilai macam mana? Treatment yang kita bagi ni nilai VIP ya. VIP punya nilai, tapi kos kita bagi apa dia? Hanya kos yang kau orang belanja memang sedia ada. Itu saja. Allah Rabbi. Pusat pemulihan boleh sediakan. Dia kata, okey, treatment kita duduk dengan kita RM30,000 setahun ataupun RM20,000 setahun, RM22,000. You nak yang setahun ke you nak yang sebulan? Kita boleh jimatkan 11 bulan. Tapi yang sebulan ni kos dia lebih lah sikit bayaran. Siapa pun sanggup bayar lah. Sebab apa? Dalam masa 11 bulan dia boleh buat kerja, jaga anak, jaga bini, boleh buat macam-macam yang menguntungkan daripada duduk pusat pemulihan. Setuju tak Tuan ADK? Tuan ADK. Allah Rabbi. Tuan Syarizan. Nampak tak? Siapa pun nak lah hak pantas. Orang nak yang pantas. Hak yang saya bagi ni langsung tak main. Duduk rumah. Boleh pergi kerja. Sehari pun tak pegang. Sehari pun tak pegang. Ibarat daripada Kedah nak main KL naik helikopter. Apa susah? Tak susah Ni kita cakap, kalau kita cakap macam tu, kita beri orang pilihan macam tu nak mana? Nak hak yang 1 tahun RM22,000 duduk dengan kita, ikutlah program kita. Ataupun nak yang sebulan RM30,000. Nak mana? Takkan ada orang ambil hak RM20,000. Takkan ada orang ambil RM20,000. Semua orang fikir apa? Andai kata anak aku keluar cepat, dia boleh pergi kerja cepat, dia boleh cari nafkah, anak bini dia boleh jaga. Banyak kelebihan dia ada. Awak ingat Pak Yus tak tahu nak buat copywriting tu? Awak ingat Pak Yus tak tahu buat closing macam tu? Habis ni Pak Yus buat macam ni sebab apa? Sebab give. Tapi you kena give back lah. You kena sumbang lah balik. You sumbang kisah kejayaan you. Jika you tak bersedia untuk cerita whole tentang diri you, it's okay. Ambil part. Tak tunjuk muka pun. Ambil cerita, panggilan telefon ya. Dengar suara. Ni, mic dekat sini. Ni suara Pak Yus, mic dekat sini. Nak bagi orang nampak jelas, dengar jelas. Berjaya benda ni.
kerajaan dapat jimatkan duit 1 bilion lebih setahun. 1,000 juta. Adakah ini bukan sumbangan kepada kerajaan? Kerajaan siapa? Hampa lah kerajaan. Bolehlah dapat lebih lagi. Tambah-tambah keadaan kerajaan sekarang dah tengah teruk, duit tengah tak ada. Jangan asyik nak minta apa kerajaan boleh bagi kat kita. Kita pula fikir apa yang kita boleh bagi kerajaan. Allah Rabbi, saya minta maaf sebab kena keluar live, sebab ada kerja sikit. Apapun terbaik, teruskan. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Syahrizan. Alhamdulillah Tuan Syahrizan daripada ADK Pulau Pinang. Apa nama, balik pulau ke apa, saya pun tak pernah ingat. Tapi belah Pulau Pinang. Alhamdulillah. Sebab dia masuk pun cara dia sangat bagus. Alhamdulillah. Memang baguslah. Dia orang pun ada hati perut. Dia orang pun nak cari solusi. Sebab itu tugas dia. Bila dia nampak solusi, wow. InsyaAllah guys. Saya rasa saya pun setakat tu dulu. Saya pun nak kena keluar juga, insyaAllah. Alhamdulillah, seronok perkongsian dengan korang semua. Ada nombor yang boleh call? Tak boleh call, hanya WhatsApp saja. WhatsApp nombor saya, seorang type 016 658 8038. Siapa yang tahu nombor saya ataupun dengar apa yang saya cakap ni, type dekat ruang komen tu supaya mudah untuk orang WhatsApp. Jangan call. Call macam tadi saya tak angkat. Call macam tadi saya tak akan angkat call. WhatsApp hanya saya je boleh call. Saya saja call out daripada saya je. Okey. Allah Akbar. 016 658 8038. Siapa dapat 016 658 8038 boleh type dekat ruang tu, ruang komen tu, insya-Allah. Allah Akbar. Ya, tambahan pula sebab saya cari untuk terima diri sendiri, kena usaha. Saya pesakit ni saya tak open nak ni sangat sebab saya faham dia orang sakit. Saya banyak, kalau orang tengok video-video, saya tegas dengan siapa? Dengan family, dengan isteri, dengan mak ayah. Sebab dia orang ni yang perlu jadi trainer. Dia kena smart. Trainer ni dia kena smart. Dia tak boleh hampir mana tadi? Keluar pergi mana? Lepas tu duduk dalam bilik lama-lama. Hang buat apa dalam bilik? Hang nak ambil barang lagi Lepas tu duduk kat sofa, asyik duduk tengok TV apa semua. Serba tak kena. Habis tu nak berubat macam mana? Kalau mak bapak, bini duduk macam tu, asyik tuduh, asyik sangka-sangka buruk. Memang susah lah nak berubat. Orang sehat pun sakit kalau duk tanya macam tu. Saya pernah dulu, anak saya ni Pak Yus, bila saya tanya dia selalu tak mau jawab. Tanya apa? Kita tanya dia hampir mana? Soalan macam tu bini pernah tanya tak kat tuan? Saya katakan dia, soalan macam tu bini tuan pernah tanya tak? Isteri tuan pernah tanya tak? Dia kata pernah. Tuan jawab tak soalan tu hampir mana? Saya tak jawab. Sebab anak isap dadah, dia tak jawab hampir mana. Anak tak mau bagi kerjasama, anak action belagak. Yang tuan, bini tanya hampir mana, tuan tak jawab juga. Soalan kita pun terlampau general, susah dia nak jawab. Kita pun kalau tanya soalan tu, kita pun tak boleh jawab. Tapi bila anak kita isap dadah, dia pergi mana, kita tanya hampir mana, dah kita kata dia action, dia melawan lah, dia tak heran kat kita. Come on lah, adil lah. Betul juga. Sebenarnya benda tu normal je. Cumanya bila isap dadah ni, petik rosak kat rumah pun hampa tuduh orang isap dadah bagi rosak. Jual barang dalam tu lah. Apa saja berlaku, semua pokok ni kena. Semua korang sangka dia lah yang buat. Dia ni lah tu, dia ni lah ni. Hampa suka sangat main fitnah, tuduh. Hampa suka bagi pahala dekat dia. Allah Rabbi. Mudah-mudahanlah kita sama-sama renung-renungkan apa yang kita buat ni, apa yang kita nak sebenarnya. Come on, positive thinking. Jangan mudah sangat terpedaya dengan filem, dalam video-video yang tak berasas. I confident lah benda tu tak ada asas. Tu hanya tuduhan.
Kita cakap ni berasas guys. Sebab apa? Kita ada akal, Allah suruh fikir, kita fikir. Okey, setakat dulu live kita. InsyaAllah mudah-mudahan beroleh keberkatan. InsyaAllah saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye-bye.